لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Ustaz Hanafi. Seterusnya urustia program Akademi Imam. Seterusnya adik-adik para peserta Akademi Imam yang dikasihi sekalian. Baik, insya-Allah Ustaz diamanahkan untuk bimbing antum semua. Untuk slot yang ini kita tajuk berkaitan dengan apa? Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pukul 10 pagi. 10.30. Kalau dalam atur cara tulis apa? 10. Kemudian slot berikutnya Ustaz lagi ke? Ustaz lagi kan? Tajuk apa? Sambungan. Dia 2 slot saja. Okey. Baik, dalam masa setengah jam ni insya-Allah Ustaz akan cuba cover untuk sifat salat dan sifat salat. Kita akan ambil sifat salat Nabi, sifat salat yang asas. Sifat ataupun cara-cara menunaikan salat berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ustaz terus pergi kepada perbincangan kita seperti yang kita semua sedia maklum. Bila kita hendak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 2 syarat penting untuk kita memastikan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa dia? Syarat umum untuk penerimaan ibadat. Pertama sekali, ikhlas. Pertama sekali adalah ikhlas. Yang kedua apa dia? Mutaba'ah. Mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini berdasarkan yang masyhur kita dengar, iaitulah perkataan daripada Al-Qadhi Iyad ketika beliau menafsirkan ayat Al-Quran dari surah Al-Mulk, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk dia menguji kita semua, siapakah di kalangan kita yang paling akhlak ahsanu amala, paling ahsan ataupun paling baik amalannya. Lalu kata Al-Qadhi Iyad, yang dikatakan ahsan, amalan yang paling baik itu iaitulah akhlasuhu wa aswabuh. Ahsan maksud amalan yang paling baik ialah akhlasuhu wa aswabuh. Apa-apa amalan yang paling ikhlas dan yang paling aswab. Kemudian kata Al-Qadhi Iyad, adapun akhlasuhu, adapun ikhlas, iaitulah an ya'mal, seorang yang beramal kerana Allah Subhanahu wa taala, makna ikhlas. Dan yang kedua aswab, manakala aswab itu iaitulah apa-apa amalan yang bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh juga katakan neraca neraca zahir, neraca luaran mesti ikut sunnah, neraca batin adalah ikhlas. Kedua-dua syarat ni mesti ada dalam setiap amalan. Ikhlas dan mutaba'ah, mengikut sunnah Nabi. Ingat ni. Ini antara perkara yang penting, dalam perkara yang penting. Sebelum kita pergi kepada sifat salat, Ustaz nak tanya kepada kamu semua. Dalam kita melakukan ibadah, ataupun ibadah tu apa dia? Siapa nak jawab? Ibadah tu apa dia? Kita melakukan salat kerana apa? Kerana beribadat. Yalah, apa dia ibadat? Seorang yang melakukan ibadah, seorang yang salat, hadir ke masjid, menunaikan salat kerana bimbang orang tohmah dia, orang tak salat. Apakah salat dia diterima oleh Allah? Maknanya kalau dia duduk seorang-seorang, tak ada siapa tengok dia tak salat.
Tapi disebabkan duduk bersama dengan orang ramai, dia bimbang orang tohmah dia tidak menunaikan salat, lalu dia tunaikan salat. Terima ke tak salat macam tu? Jadi ibadah ni sebenarnya apa dia? Ada ni apa? Barisan ni ada. Cepat. Barisan ni siapa nak jawab? Mengabdikan diri kepada Allah. Apa makna mengabdikan diri kepada Allah? Mengelakkan? Kuat sikit. Angkat tangan pun boleh. Kawan kita kata mengabdikan diri kepada Allah. Apa dia mengabdikan diri kepada Allah tu? Sembah Allah. Sembah dah tu, orang yang sembahyang tak ikhlas tu disembah dah, dia rokok, dia sujud, sembah kepada siapa? Kepada Allah. Barisan sana. Apa dia ibadat ataupun nak tolong huraikan maksud yang kawan-kawan kamu bagi mengabdikan diri. Apa dia? Menyerahkan diri kepada Allah. Clear, jelas. Apa maksud salat menyerahkan diri? Maksud macam mana? Tidak menyekutukan Allah. Sekarang ni Ustaz beritahu betul. Salah faham konsep ibadah, maka menimbul kita mewujudkan golongan pelampau sufi yang ada pada hari ini. Kerana salah faham dalam konsep ibadah. Kerana itu kita kena faham ibadah tu apa dia. Ibadah iaitulah jalan merendah dan menghinakan diri. Ataupun ibadah itu adalah satu bentuk pembuktian kita menyerahkan kerendahan dan kehinaan diri kita kepada sesuatu. Itu ibadah. Jadi salat yang kita lakukan adalah merupakan salah satu cara untuk kita menzahirkan kemuncak kehinaan dan kerendahan diri kita kepada Allah. Maka semua bentuk perbuatan yang memaksudkan ibadah dengan tujuan merendah dan menghinakan diri tidak boleh dilakukan melainkan hanya kepada Allah. Itulah dia tauhid. Tauhid apa? Uluhiyah. Itulah dia tauhid uluhiyah. Ibadah itu boleh jadi salat, ibadah itu boleh jadi puasa, ibadah itu boleh jadi zakat, ibadah itu boleh jadi haji, ibadah itu boleh jadi zikir. Ibadah itu juga boleh jadi doa. Kerana doa, Nabi kata mukhul ibadah. Kenapa Nabi kata doa itu mukhul ibadah? Apa kita sebut terjemah? Hati kepada ibadah. Tulang sulbi kepada ibadah. Asas ibadah. Kenapa Nabi kata doa mukhul ibadah? Kerana secara automatik orang yang berdoa sudah tentu dia mengiktiraf kehinaan dan kelemahan diri dia. Dalam masa yang sama juga dia automatik dia mengiktiraf keagungan dan kecintaan juga kesayangan kepada pihak yang diminta. Kita tidak dia minta apa kat orang tu. Kenapa dia minta kepada satu pihak? Kerana dia percaya pihak itu kaya, pihak itu kuat, pihak itu mampu memberi kebaikan kepada dia. Kerana itu dia berdoa. Dalam masa yang sama, kenapa dia minta? Kerana dia mengiktiraf kehinaan dan kerendahan diri dia. Kita tidak tak doa. Kita tidak tak doa. Betul tak? Kalau kita rasa kita hebat nak minta kat orang buat apa? Tapi setelah kita mengiktiraf diri kita lemah dan hina berbanding pihak yang kita nak minta, maka di situ ada pembuktian kerendahan dan kehinaan diri. Semua bentuk kerendahan dan penghinaan diri tidak diberikan melainkan hanya kepada Allah. Orang yang sedar, kenal Tuhan dia tidak akan sanggup menyerahkan kehinaan dan kerendahan diri selain dari Allah. Dia tak akan sanggup. Dia rasa dia hamba yang terlampau tidak mengenang jasa, tidak berterima kasih kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang betul-betul kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ambil perhatian perkara ni. Sebab tu Ustaz sebut di awal tadi, salah faham dalam konsep ibadah menyebabkan timbul golongan pelampau sufi pada hari ini. Kenapa Ustaz kata begitu? Kerana sufi hari ini meminta kepada Nabi. Ya Rasulullah aghithni, wahai Rasulullah tolong kami. Sepatutnya kalau orang tu dia reti, dia faham maksud konsep doa. Doa tu apa konsep dia? Sepatutnya ketika kita berdoa, apa perasaan kita? Kita menghina dan merendahkan diri.
Kita mengagungkan pihak yang kita minta. Kita tak akan beri perkara itu melainkan kepada Allah sahaja. Kerana siapa yang memustajabkan doa? Atau Nabi Muhammad? Allah yang memustajabkan doa. Siapa yang beri rezeki kepada kita? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang turunkan Nabi Muhammad sebagai pembimbing kepada kita? Siapa yang turunkan? Allah Subhanahu wa taala atas rububiyah dia. Dia turunkan Nabi Muhammad, dia bimbing supaya manusia tidak hidup dalam keadaan tiada pembimbing. Dia turunkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu melaksanakan kehendak Allah. Tiba-tiba doa, ya Rasulullah bagi ke aku, ya Rasulullah ampun aku, ya Rasulullah turun hujan, ya Rasulullah beri rezeki pada aku. Rasulullah tu rezeki mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba minta dekat Nabi Muhammad. Mencalarkan akidah uluhiyah. Mereka kata, tak ustaz, kita ni bukan macam tu. Kita ni rasa macam diri kita hina. Nak direct kepada Allah rasa macam tak wajar. Nak kena melalui perantaraan Nabi baru pergi ke situ. Kita direct dengan Allah. Bukan masalah hampa tak reti nak buang sikap angkuh bersama Allah. Hampa tak faham maksud ibadah. Maksud ibadah menuntut kita merasai diri kita ini hamba, hina. Terus kepada Allah. Allah tak nak benda-benda perantaraan ni. Kalau itulah yang ditentang oleh Abu Lahab dan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab dan Abu Jahal juga orang-orang Quraisy bukan menentang Nabi kerana Nabi nak ajak mereka supaya mengaku Allah menciptakan langit dan bumi, segala-galanya dari Allah. Bukan itu. Mereka tak tentang perkara itu. Mereka telah percaya Allah segala-galanya. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Ada dua, sekurang-kurangnya ada dua taukid penegasan kat situ. Pertama penegasan huruf lam, la yaqulunna Allah. Ada nun syaddah pula, nun yang disabdukan di hujung. Fi'il mudhari', la yaqulunna Allah. Pasti sungguh-sungguh orang musyrikin Mekah termasuk Abu Lahab dan Abu Jahal akan mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kenapa mereka mensyirikkan Allah? Mereka jadi Islam tak dengan pengakuan Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi? Mereka ada uluhiyah dah? Ada. Walaupun tidak sempurna. Tetapi mereka ada rububiyah. Mereka ada rububiyah. Walaupun tak sempurna. Kita tak boleh kata rububiyah musyrikin sama dengan rububiyah orang Islam. Tak sama. Tapi mereka ada sedikit konsep tu. Ada faham sikit asas je. Kemudian, adakah mereka menentang Nabi disebabkan itu seruan Nabi? Tak. Mereka dah tahu. Mereka pun nak tulis perjanjian Bismikallahumma, dengan nama engkau, Ya Allah. Maknanya ambil berkat, mengharapkan keberkatan, mengharapkan Allah Ta'ala menyempurnakan hasrat perjanjian mereka. Apa yang mereka tentang Nabi? Kerana apa? Kerana seruan mentauhidkan uluhiyah. Sebab tu mereka kata aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Muhammad ni nak jadikan Tuhan tu satu je kah? Dia kata apa? Aja'alal alihah. Tuhan Muhammad ni nak jadikan tempat uluhiyah kita satu saja kah? Inna hadha la syai'un ujab. Pelik ajaran Muhammad ni. Kerana mereka berkeyakinan Tuhan tu banyak. Tuhan yang diserahkan uluhiyah, yang diserahkan kehinaan dan kerendahan diri. Apa-apa perbuatan ibadah diserahkan kepada Tuhan tu, dia ada banyak di sisi mereka. Kerana itu mereka menyembelih korban kepada berhala. Apa tujuan mereka menyembelih korban kepada berhala? Liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Untuk berhala itu mendekatkan kami kepada Allah. Nampak tak? Dia menyerahkan uluhiyah, dia menyerahkan kerendahan diri dan kehinaan kepada berhala yang tak boleh diserah melainkan kepada Allah. Pelampau sufi kata, alam ni Allah telah berikan kuasa pentadbiran kepada wali. Kadang-kadang orang yang tak faham tauhid uluhiyah, biasalah apa masalahnya? Allah serahkan kuasa kepada wali. Kuasa tu dapat daripada Allah. Wali hanya Allah Ta'ala menyerahkan kuasa. Sekarang kita nak tanya, menyerahkan kuasa tu maksud apa?
Bukankah wali itu mengurus berdasarkan kehendak dia? Betul tak betul? Maknanya dia boleh beri kebaikan kepada orang yang dia suka, dia beri keburukan kepada orang yang dia tak suka. Jadi fikrah tu, pemikiran tu mendorong manusia akan cuba mendekatkan diri kepada wali, supaya wali sayang kat dia, supaya wali belas kasihan kat dia. Sedangkan pengharapan kasih sayang, pengharapan belas kasihan mesti dituntut dari, kita mengharapkan belas kasihan dari siapa? Dari Allah. Sebab tu masuk masjid, Allah maftah li abwaab rahmatik, ya Allah bukalah kepadaku pintu kasih sayang belasmu kepada aku. Tak minta pada wali. Abdul Qadir Jailani, iftah li abwaab rahmatik, tak sebut macam tu. Abdul Qadir Jailani, buka pintu rahmat kepada aku. Tak, kita tak sebut begitu. Sebab tu tak boleh diberi. Bila salah konsep ibadah, mengaji salat, sifat salat berpuluh kali pun, tapi tak faham konsep ibadah, tidak menjamin keselamatan akidah kita. Sebab tu ambil perhatian dalam masalah ni, masalah prinsip dan asas dalam kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. 10 minit lagi. Kita masuk kepada salat, sifat salat. Pertama sekali, seperti yang kita semua sedia maklum, Nabi SAW bersabda, miftahus salah. Saya boleh sambung, miftahus salah ni semua pengajian Islam. Oh, campur-campur. Miftahus salah yang mengaji Islam ni, at-tuhur, anak kunci kepada salat adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Anak kunci kepada salat itu adalah dengan bersuci dan masuk ke dalam ibadah salat. Yang mana istilah hadis sebut pengharamannya. Kerana bila kita masuk dalam salat, kita tak boleh cakap, tak boleh makan, tak boleh minum. Ada benda-benda yang dilarang. Jadi Nabi sebut tahrim. Pengharamannya. Yang masuk ke dalam salat itu adalah dengan takbir dan keluar dari salat. Menghalalkan semula perbuatan-perbuatan yang halal dibuat dengan memberi salam. Jadi hadis itu menunjukkan memulakan salat adalah dengan bertakbir. Maka takbir yang dimaksudkan ialah apa? Takbir yang dimaksudkan ialah apa? Tak ada jawapan. Takbir yang dimaksudkan ialah apa? Takbiratul ihram yang dimaksudkan ialah apa? Takbiratul ihram yang dimaksudkan ialah apa? Sekali lagi, takbiratul ihram yang dimaksudkan ialah apa? Kuat sikit. Apa? Takbiratul ihram yang dimaksudkan apa dia? Sana takbiratul ihram yang menjadi rukun dalam solat tu apa dia? Mengangkat takbir. Sebab tu Ustaz tanya, takbiratul ihram yang dimaksudkan ialah lafaz, iaitulah Allahu Akbar. Jangan nanti ada orang faham takbiratul ihram tu angkat tangan nak bertakbir. Itu tidak rukun. Yang rukunnya ialah lafaz Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang dia sembahyang Allahu Akbar, dia masuk dalam solat tak? Dia mulakan solat. Kerana mengangkat takbir ketika takbiratul ihram hukumnya ialah sunat. Tetapi jangan tinggal. Kerana salat kita berusaha nak mencontohi perbuatan Nabi, dan semua hadis menunjukkan Nabi SAW mengangkat tangan ketika melafazkan takbiratul ihram. Semua ulama sepakat memulakan salat Allahu Akbar disertai dengan mengangkat tangan. Mengangkat tangan, di dalam hadis Nabi para sahabat menceritakan Nabi angkat tangan dalam keadaan hadwa mankibai, sebahagian riwayat kata hadwa udunai, separas dengan bahu baginda, sebahagian riwayat kata separas dengan kedua telinga baginda. Ada perbezaan pendapat di kalangan ulama, akan tetapi Al-Imam Nawawi mengatakan yang dimaksudkan dengan separas dengan bahu dan telinga apabila seseorang menjadikan rahah tapak tangan dia ni setentang dengan bahu, jari ibu dia separas dengan cuping telinga yang bawah, jari yang lain ni separas dengan cuping telinga yang atas. Dia lebih kurang begini. Ada? Lebih kurang? Sama tak dengan telinga Ustaz? Lebih kurang lah.
Jadi itu kata Imam Nawawi, orang Arab bila dia sebut hadwa mankibai, bila dia sebut hadwa udhunai, maka maksud dia angkat lebih kurang begini. Lebih kurang begini setentang dengan telinga dan bahu. Boleh? Kalau tak faham tanya terus. Dia angkat begitu. Dan secara umum kita akan tengok sifat salat itu menganjurkan kita supaya menghadap ke arah kiblat, dan kesemua tubuh badan kita menghadapkan ke arah kiblat, maka tapak tangan dihadapkan ke arah kiblat. Bukan begini. Ada orang sembahyang begini. Allahu akbar. Ada tak? Ada ke tak ada? Ada. Terutamanya orang yang dia takbir dia macam mana? Allah. Dia suka cari telinga, cuit telinga dia kan. Allah. Pas dia ke atas lah. Sedangkan sifat salat tu dia tapak tangan ni menghadap ke arah kiblat. Dan dia tidak begini, Allahu akbar, tidak juga begini, Allahu akbar. Bukan begitulah. Maknanya dia salat ni dia tidak takalluf. Perbuatan salat ni tidak memberat-berat, tidak buat-buat. Dia sesuai dengan tubuh badan manusia. Tak perlu. Itu solat apa? Perbuatan buat seperti yang Nabi tunjuk. Hati bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam merasa kita, dengan kita merasakan kita menyerahkan kemuncak kehinaan dan kerendahan diri kepada Allah. Dalam masa yang sama kita memahami dan mengiktikad, berkeyakinan ghayatul hubbi wa ta'zim. Allah itu kemuncak kecintaan kita berikan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah. Itu perasaan yang perlu ada dalam setiap ibadat. Takbir. Allahu akbar. Dan lafaz takbir adalah Allahu akbar. Semua hadis tak ada yang berbeza. Semua hadis sebut lafaz takbir adalah Allahu akbar. Dan konsistenlah dengan lafaz itu. Dan alhamdulillah masyarakat kita semua tak ada yang pergi ubah lafaz-lafaz lain. Sekalipun di kalangan fuqaha mereka bincang. Tapi tak apa, Ustaz tak bincang benda tu, kita ringkas saja. Semua hadis menceritakan lafaz takbir yang diucapkan oleh Rasulullah adalah berbentuk Allahu akbar. Allahu akbar. Dan lafaz takbir, alhamdulillah para ulama berbeza pandangan apakah mesti ikut hukum hakam tajwid ataupun tidak. Kerana lafaz takbir merupakan rukun qauli, benda yang mesti dilafazkan, yang dituturkan. Kalau seorang menunaikan salat, sah tak sembahyang dia? Dia lafaz takbir dalam hati. Tak sah. Dia mesti Allahu akbar pada mulut. Mesti dilafazkan. Kalau dia tutup mulut, dalam hati Allahu akbar, tidak sah salat yang seperti itu. Tidak berlaku salat seperti itu. Dan alhamdulillah Ustaz bagi tahu tadi, ulama beza pandangan apakah rukun qauli di dalam salat selain Al-Fatihah wajib dipraktikkan tajwid ataupun tidak. Sebahagian kata wajib dipraktikkan tajwid, sebahagian kata tak wajib, kerana tajwid wajib ketika membaca Al-Quran sahaja. Adapun lafaz Allahu akbar, dia lafaz Al-Quran, tetapi kita takbir itu bukan bermaksud membaca Al-Quran, tetapi melafazkan Allahu akbar. Selagi dia tak berubah makna, diterima takbir tersebut. Sekalipun ada orang takbir Allahu akbar dari sudut bahasanya dia membawa maksud, dia mengubah maksud. Maksud dia adakah? Apakah Allah Maha Besar? Kalau dia baca Allahu akbar, apakah Allah Maha Besar? Demikian juga kalau dia kata Allahu akbar, Allah apakah Maha Besar? Kerana dipanjang dua harakat, dia jadi ada hamzah istifham, ada pertanyaan. Dalam bahasa Arab dia jadi begitu. Walaupun dari sudut bahasa dia rosak maknanya, tetapi kita faham orang Melayu sebut Allahu akbar, dia tak ada dalam kepala dia apakah Allah Maha Besar. Mesti dia faham Allah Maha Besar. Maka sah tak orang yang solat macam tu? Sah insya-Allah. Cuma tanggungjawab kita perbetulkan dia. Jangan biarkan dia salah begitu. Tanggungjawab kita nasihat, perbetulkan Pak Cik, takbir Pak Cik tu tak betul. Kena takbir yang sebenar Allahu akbar. Tu boleh mengubah makna. Nak tahu betul tak betul, kena belajar tajwid. Suruh dia belajar. Tapi secara umumnya masyarakat kita salat dia sah pada lafaz Allahu akbar. Sama juga kalau dia lafaz takbir Allahu akbar, kalau jadi makna dia akan berubahlah. Allah
Akbar, tengok dalam kamus Nabawi, akbar, alif kaf ba alif ra, maksudnya gendang-gendang. Boleh ubah maksud itu. Tapi kalau kita dengar ada orang sebut macam tu, kita nasihat, tanggungjawab kita untuk nasihat supaya diperbaiki, perbetulkan bacaan, kerana ada ulama yang kata tak sah semayang macam tu. Tapi insya-Allah orang Melayu bukan lidah Arab. Kita ambil pandangan ulama yang kata sah. Dalam masa yang sama, jangan dibiarkan dia buat kesalahan tu, suruh dia perbaiki bacaan lafaz-lafaz salat dia. Itu takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian baginda Nabi meletakkan tangan di atas dada baginda dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, dan kedua-duanya itu diletakkan di atas dada. Dada yang dimaksudkan adalah bahagian yang terkehadapan. Jadi dia boleh jadi atas, bahagian atas pusat sehinggalah bahagian dada. Paras ni lah meletakkan tangan tu. Bukan begini. Bukan begini. Ini bukan dada. Ini apa? Orang Melayu ni kawasan apa? Dada lah bahasa Melayu. Tapi bahasa Arab ni dia unuq, dia ada tengkuk, dia ada nahar, dia ada sadrun. Nahrun, sadrun. Nahrun ni saya ingat dari sini lah, bawah tengkuk ni, dan sampai ke bahagian dada ke bawah lagi sikit. Bukan ini kalau kita letak tangan begini, dia nahrun, kita letak bahagian nahar, tempat letak buah rantai tu. Buah rantai kan? Di situ. Itu nahar. Bukan begitu. Dada begini, sama barangkali di sini. Barangkali di sini. Di sini. Semua boleh. Itu tangan. Dan tangan tak ada bukti untuk letak macam ni. Orang yang salat, dia letak Allahu Akbar. Ustaz, dia kena bukti lah. Kena buat memang bukti, kena letak mengiring sebelah kanan. Ini Ustaz ingat orang menari zapin pun. Betul zapin lah. Dia ada menari tadi macam tu kan. Ada pun salat, Ustaz, mana Ustaz tahu? Tak ada bukti menunjukkan ke tepi kanan ataupun kiri. Tak ada. Habis tu, biasanya tabiat badan manusia, Allahu Akbar, begitulah. Kalau ada bukti, bolehlah kita kata begini. Tak ada. Jadi tak payah letak macam ni. Macam ni, ya kan? Tak boleh. Jangan buat perkara begitu. Nah, itu qiyam. Dan dalam keadaan qiyam, kita tahu bila kita buat tangan begini, bacaan kita yang ada bacaan ketika berdiri pada rakaat pertama, doa iftitah, hukum dia sunat. Kemudian doa iftitah tidak dibaca a'udzubillah. Maknanya terus mula Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Bukan Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dibaca untuk membaca ayat Al-Quran. Jadi Allahu Akbar terus kepada doa iftitah yang kita nak baca. Ada orang baca bermula dengan Allahu Akbar kabira. Ada orang bermula dengan doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khataaya sehingga ke akhirnya. Ada orang baca lagi dengan doa-doa yang lain, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika dan seumpamanya. Ada orang baca wajhatu wajhiya lilladzi dulu. Yang penting jangan dimulakan dengan doa dengan isti'adzah. Terus kepada doa iftitah. Doa iftitah tu hukum dia sunat. Selepas doa iftitah baru disunatkan kita ta'awudz, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, untuk membaca Al-Fatihah. At-ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hukum dia sunat. Kemudian terus membaca Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sehingga waladdallin amin. Surah Al-Fatihah, hukum dia rukun. Rukun dia wajib. Wajib dalam Syafi'i, wajib dan rukun tak ada beza dalam salat di sisi ulama mazhab Syafi'i. Jadi rukun, membaca Al-Fatihah dalam rukun, tidak sah salat tanpa Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Selesai baca Al-Fatihah, kita disunatkan membaca apa-apa surah ataupun ayat Al-Quran yang kita hafal. Kalau tak baca, sah dah salat? Sah. Selesai berdiri rakaat pertama. Kemudian kita akan selesai habis baca surah selepas Al-Fatihah, hukum baca surah itu adalah sunat. Kita mengangkat takbir. Kita mengucapkan takbir. Dan takbir itu dinamakan sebagai takbir intiqal, takbir perpindahan. Untuk daripada berdiri kepada rukuk. Lalu kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, sunat. Dan mengangkat tangan juga sunat. Sabit perbuatan Nabi, jangan tinggalkan. Tapi dalam perbahasan fiqh kena detailkan hukum. Ulama fiqh bagi tahu lafaz
Untuk rukuk itu, lafaz takbir untuk rukuk itu hukum sunat. Demikian juga mengangkat takbir juga adalah sunat. Sama seperti angkat takbir ketika takbiratul ihram. Lalu kita turun untuk sujud dengan kita meratakan bahagian belakang kita setakat yang kita mampu dengan meletakkan kedua belah tangan ke atas lutut kita, genggam lutut kita, begitu. Dan sunat juga kita menjarakkan dua tangan kita ni dari dua sisi kita. Allahu Akbar. Kita menjarakkan, kita turun, kita jarakkan sikit tangan kita. Bukan begitu. Jarakkan sikit tangan kita. Lebih kurang lah. Lebih kurang begitu. Dan sunat membaca rukuk mesti tamakninah. Tamakninah maksudnya kita berhenti seketika pada kadar lafaz subhanallah. Jangan pergi buat Allah apa? Subhanallah. Subhanallah. Bukan begitu. Nak tahu kadar tamakninah yang dikira sebagai tamakninah berhenti seketika itu adalah pada kadar ucapan subhanallah. Tasbih. Sekali tasbih. Bacaan ketika tasbih ketika rukuk ialah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau boleh juga dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau boleh juga dengan lafaz subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli, atau boleh juga dengan lafaz subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikatu war ruh, boleh juga dengan lafaz-lafaz yang lain seperti yang agak panjang sikit. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqallat tak ingat dah. Wa mastaqallat tak ingat, nak kena rukuk lah baru dia mahir. Banyaklah bacaan-bacaan dia banyak. Itu antara hukum baca tasbih di dalam rukuk ni juga adalah sunat, tapi jangan tinggalkan kerana Nabi tak pernah tinggalkan. Lalu kita rukuk, kemudian kita i'tidal. Dalam hadis Nabi sebut summarfa hatta ta'tadil qa'iman, kemudian dia berdiri sehingga lurus. Maka ketika kita bangun tu bacaan dia adalah sami'allahu liman hamidah, dinamakan sebagai bacaan tasmi', sami'allahu liman hamidah. Ketika bergerak sami'allahu liman hamidah, ketika tegak berdiri rabbana walakal hamdu ataupun rabbana lakal hamdu dan seumpamanya. Dan wajib juga tamakninah pada ketika berdiri. Ada lagi bacaan sama ada kita nak baca sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, semua bacaan ni sunat. Ataupun nak sambung lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, boleh juga setakat itu. Ataupun kita nak sambung lagi dengan bacaan-bacaan yang lebih panjang daripada itu lagi, mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, panjang lagi lah. Ahlu sana'i wal majdi ahaqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita. Panjang doa-doa di antara ketika i'tidal. Setelah i'tidal kita turun untuk sujud. Kita turun untuk sujud, untuk melakukan sujud, dan anggota sujud ada 7. Dahi bersama dengan hidung, 2 tangan, 2 lutut dan 2 kaki yang ditegakkan. Tak apa. 2 kaki yang ditegakkan. 2 kaki yang ditegakkan. Jelas Ustaz ingat, pastikan 7 anggota sujud itu diletak di atas lantai kerana dengan niat mencontoh, maksud Ustaz, kerana apa kita letak 7 anggota tu? Kerana nak bagi ibadat kita, nak beri pembuktian ataupun perbuatan kehinaan dan kerendahan yang diserahkan kepada Allah bertepatan seperti cara Nabi. Itu maksud dia. Kerana cara untuk kita nak jumpa raja ada protokol tak? Nak masuk, kalau nak pergi jumpa raja tu kena datang dulu majlis untuk belajar macam mana cara nak angkat sembah kat raja, bergerak macam mana keluar dari kerusi, kemudian bergerak kat tempat laluan tu, lepas tu berdiri dulu, dah berdiri baru nak boleh berjalan. Lepas tu berjalan kalau kita pergi 2 orang tu kena berdiri dulu, kemudian angkat sembah sama-sama. Nak jumpa raja kena ikut protokol. Itu raja, ni bukan raja, bukan raja negeri. Ini raja kepada segala raja yang memiliki segala-galanya. Maka protokolnya nak menghina dan merendahkan diri kepada raja, kepada segala raja, iaitulah Allah. Protokolnya apa? Ikut Nabi. Itu protokol dia. Maka setiap orang dia akan berusaha, walaupun dia tahu benda itu sunat, dia usaha memastikan perbuatan dia sama dengan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah telah mengutuskan Muhammad bin Abdullah untuk bimbing kita cara nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sujud, bacaan sujud subhana rabbiyal a'la ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tadi sebut betul lah? Subhana rabbiyal a'la, ataupun ada bacaan-bacaan lain yang juga banyak juga. Kemudian kita bangun duduk di antara dua sujud, antara bacaan dia rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni sehingga ke akhirnya, dan ada lagi bacaan-bacaan lafaz-lafaz yang lain, boleh juga dengan rabbighfirli irfirli ulang, itu pun boleh juga, tak ada masalah, berdasarkan semua bacaan itu sabit di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang biasa kita amalkan dalam sebelum ni, sebagai orang dia tak biasa dengar, boleh baca rabbighfirli boleh baca, kerana ada hadis yang menyebut perkara tu. Kalau berbeza dengan apa yang kita faham sebelum ni, bermakna kita baru belajar asas salat. Ustaz-ustaz dulu yang buat buku apa semua tu, mereka dedahkan kepada masyarakat asas salat. Sebab tu bacaan sujud apa dia? Subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali. Itu saja. Tak ada bacaan lain. Sebab apa? Tak nak bagi masyarakat rasa Allah nak hafal ini pula, nak hafal itu pula. Kita ni bila kita dah tahu, kita kena upgrade solat kita. Jangan solat kita dah berumur 20 lebih ni duk sama dengan solat adik kita umur 6 tahun, 7 tahun. Adik kita baca tasbih dalam rukuk apa dah? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Umur dia berapa tahun? 7 tahun. Kita umur apa? 22 tahun, 23 tahun. Bacaan tasbih macam mana? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sama dengan adik kita umur 7 tahun. Tak rasa malu lah? Bagi upgrade kefahaman kita, penghayatan kita kepada solat sesuai dengan tahap kefahaman, tahap pengajian kita. Kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kali kedua, sempurnalah rakaat yang pertama. Kemudian samalah perbuatan pada rakaat-rakaat yang lain. Cumanya rakaat kedua dan berikutnya tidak ada doa iftitah, terus dengan baca Al-Fatihah. Kemudian yang ada lagi yang perlu diketahui pula ialah duduk iftirash, iaitulah duduk di antara dua sujud itu dengan duduk iftirash, dengan cara kita menegakkan kaki sebelah kanan dalam bentuk kita tegakkan kaki kita macam orang kita duk buat, dan kita bentang kaki kiri. Bentang kaki kiri, kita duduk di atas kaki kiri tu. Kita bentang kaki kiri, kita duduk di atas kaki kiri. Kaki kanan jangan silang jadi macam ni. Macam kebiasaan orang kita buat kan. Kaki kanan dia kena pacak. Ni kaki kiri, kita duduk di atas kaki kiri tu, kaki kanan pacak di sini. Itu duduk iftirash nama dia. Duduk iftirah ni duduk ketika duduk di antara dua sujud, dan duduk ketika tahiyat awal. Bacaan tahiyat awal iaitulah at-tahiyyat, antaranya at-tahiyyat yang masyhur dalam masyarakat kita, at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan alhamdulillah, bacaan tahiyat ini juga bukan ayat Al-Quran, tidak wajib dipraktikkan tajwid. Alhamdulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la, selesai tahiyat. Kemudian kita bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selesai tahiyat bersatu dengan tasyahud. Bila kita sebut tahiyat, merujuk kepada lafaz tadi sebelum tasyahud. Bila sebut tasyahud, merangkumi tahiyat sehinggalah kedua-dua tasyahud, kedua-dua syahadah. Kemudian kita berselawat ke atas Nabi, sunat. Allahumma salli ala Muhammad, sunat. Kalau nak berhabis tak ada masalah. Tapi asal terlaksana sunat tahiyat awal sampai Allahumma salli ala Muhammad. Terus bangun, dan tahiyat awal hukum dia sunat. Tertinggal sunat sujud sahwi. Tak buat sah salat, cuma ada kekurangan. Itu tahiyat awal. Yang lain, yang berikutnya untuk kita tahu, iaitulah tahiyat akhir. Tahiyat akhir, duduk dia adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk dengan cara kaki kiri, ni katalah tapak kaki kiri, dikeluarkan sebelah kanan kita di bawah kaki kanan yang ditegakkan. Apa? Kaki kiri dikeluarkan, telapak kaki kanan ditegakkan. Maksudnya di sini ada kaki kita lah. Kita punya betis apa semua, dia akan lalu ke sini. Kaki kanan ditegakkan selama kiblat. Begitu cara dia. Nah, itu duduk tawarruk nama dia.
Duduk tawarruk sama juga, bacaan dia adalah bacaan, dan bacaan tadi duduk tasyahud tadi, tasyahud awal dia sunat, duduk tu sunat. Baca tahiyat ketika duduk tahiyat awal tu pun sunat juga. Berbeza dengan tahiyat akhir. Duduk tu wajib dan rukun, bacaan tahiyat akhir ketika duduk tahiyat akhir tu pun rukun. Betul? Jom sikit. Duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk tu tak rukun. Duduk pada tahiyat akhir itu, pada kedudukan tahiyat akhir itu rukun, mesti duduk. Dan rukun juga membaca tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini keadaan sujud. Apa tadi? Pergi ke tahiyat akhir. Kita rehat sampai pukul apa? Rehat sekejap. Makan pagi tadi kan? Nak minum teh je. Pukul 10 ni minum teh je kan? Ni duduk apa ni? Apa nama dia? Iftirash. Ketika tahiyat awal dan ketika duduk di antara dua sujud. Ni maksud Ustaz tadi ni. Jangan orang kita dia silang dua-dua sekali. Itu bukan iftirash. Rama-rama daripada. Duduk rama-rama dia kata. Iftirash ni iftirash. Tapi kalau orang duduk rama-rama tu sah tak sebenarnya dia? Sah. Cuma ada dia tak mengikut dari sudut kaifiat, cara duduk tak cantik seperti Nabi, tak cantik seperti Nabi. Ini duduk iftirash. Lagi dia ada duduk tawarruk. Ni angkat tangan ketika tasyahud. Ni yang salah satu caranya, iaitulah dengan cara kita buat gelungan ni dan memberi isyarat kepada dengan jari telunjuk. Kemudian lagi itu sisi dari tepi, sisi tepi. Ini bacaan tahiyat. Kemudian ni tengok. Ni kalau ikut tajwid, at-tahiyyatu lillah. Ini salah satu lagi lafaz yang lain. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ayyuhan dia ada dua harakat. Kerana nun syaddah. Wajib al-ghunnah, wajib dengung pula lagi. Alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, dua harakat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Mak wajib di sukun. Dua harakat, 4 ataupun 6. Ma'arif di sukun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia kalau ikut tajwid, tapi orang kita dia baca at-tahiyyatu lillah wa salawatu wa thayyibat. Assalamu alayka. Ka dah dua harakat dah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Dah dua harakat. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Kadang-kadang ibadillah dia ringkas je. Ibadillahis salihin. Tak nampak ibadillahis salihin dah tak ada dah mat kat situ. Asyhadu ni lagilah kalau ribut. Asyhadulah apa segala macam maknanya, segala macam ada. Asyhaddulah apa semua. Asyhadu an la. Sebab tu ustaz kata alhamdulillah ada khilaf ulama supaya masyarakat kita tidak membatalkan salat masyarakat. Sah salat hampa insya-Allah, tapi dalam masa yang sama tanggungjawab memperbetulkan bacaan sebutan lafaz-lafaz Arab. Itu pentinglah. Kemudian kalau doa iftitah lagilah kelang kabut orang kita baca kan. Berikutnya kita pergi ke tawarruk. Saya enggak ada apa nak minum. Apa dia? Boleh. Saat lagi dia solat jemaah. Ini doa ni satu juga dah ada kerusuh ni. Ini menjadi tanggungjawab kita untuk menghafaz doa ni. Tanggungjawab kita untuk menghafaz doa ni kerana urusan barzakh, urusan kubur dengan urusan mahsyar, urusan yang susah. Sebab jangan kita rasa kubur dan barzakh tu macam duduk dunia. Dunia ni tempat darul ibtila, tempat ujian. Kubur dengan
akhirat, maksudnya akhirat selepas hidup ni dia darul jaza, tempat balasan. Kita ketika kita belajar, periksa lambat lagi, kita relax kan? Relax. Bila waktu periksa, kalut tak? Kalut. Waktu dapat keputusan, kalut ke tak kalut? Relax. Dapat keputusan tu yang tension. Dapat keputusan tu tension. Kita tak tahu yang ada terjun bangunan apa semua tu. Benda tu, itu contoh yang simple. Jangan sama sekali kita samakan kehidupan dunia dengan kehidupan barzakh dan mahsyar, demikian juga selepas tu. Tak sama sekali. Kubur ini tak ada ruang untuk bersenang-senangan. Kubur itu adalah mukaddimah kita nak tahu hidup kita di akhirat, bahagia ataupun tidak. Jadi minta ni, kita bila kita tahu susahnya kehidupan barzakh dan akhirat, dalam masa yang sama kita tahu kita manusia lemah, banyak kesilapan, doa ni adalah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta lindung daripada azab neraka Jahannam, minta lindung dari azab kubur, minta lindung ketika fitnah hidup dan mati. Fitnah apa ni? Fitnah hidup, itu fitnah dajjal. Ni fitnah ketika hidup dan ketika mati. Fitnah ketika hidup ni, fitnah ketika mati ni. Fitnah nazak ada tak nazak? Nazak tu mati ke hidup? Hidup. Jadi kalau kita kata nazak tu, orang yang nazak tu masih hidup, dia duduk dalam ni. Fitnah mahya. Atau kita kata hidup apa macam tu, mati dah tu sebenarnya. Muqaddimah mati. Duduk dalam ni. Wala Muhammad. Minta semua tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala kata, minta dia beri. Kita nak benda tu. Kita nak minta, kita nak, dan kita yakin Allah Taala akan beri. Kita tak nak azab kubur, tak nak sikit pun tak mau. Kerana azab kubur itu, kubur apabila dia mengazab, berselisih tulang rusuk. Macam mana tu? Tak tahu nak gambarkan. Minta lindung kepada Allah, dengan Allah, minta lindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ni doa selepas tahiyat sebelum memberi salam. Tempat dia sebelum memberi salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian bagi salam. Tahiyat akhir tadi, tawarruk Ustaz dah terangkan. Tawarruk kita bertahiyat, tahiyat akhir iaitulah yang wajibnya daripada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, ataupun dengan lafaz tadi at-tahiyyatu lillah wa salawatu wat tayyibat. Assalamu alayka sama sehinggalah kepada syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau kita ambil tahiyat tadi, at-tahiyyatu lillah wa salawatu wat tayyibat, syahadah dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau kita ambil riwayat lain yang juga sahih, iaitu yang Ustaz baca di awal tadi, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, masyarakat kita rata-rata baca tahiyat tu, dia syahadah dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wajib semua tu, rukun dalam pada tahiyat akhir. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, rukun. Tadi sunat, yang ni rukun. Dan sunat sambung ali Muhammad. Sunat juga sambung Ibrahimiyah sampailah fil alamin innaka hamidum majid. Kemudian kita sunat pula menambah doa yang tadi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Sebahagian ulama mengatakan wajib doa ni seperti Hambali. Sebab tu jangan tinggalkan doa ni. Kemudian kita memberi salam, yang dimaksudkan dengan memberi salam ialah apa? Lafaz salam, bukan kalih muka tu. Jadi kalau dia semayang fil alamin innaka hamidum majid, dia imam bagi salam, dia pun mulut tutup. Tak boleh macam tu. Dia kena lafaz. Salam tu rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang wajibnya ialah lafaz salam yang pertama. Dan paling ringkas lafaz salam ialah Assalamualaikum.
Warahmatullah sunat. Dan demikian juga lafaz salam yang kedua itu adalah sunat. Paling muka ke kanan dan ke kiri juga adalah sunat, dan Nabi lakukan, tak pernah tinggal. Kerana itu jangan bila tahu sunat kita tak buat. Sesiapa yang sengaja tak buat kerana dia main-main dengan salat, itu bahaya tu, main-main dengan salat. Boleh menggugat iman kerana bermain dengan salah satu ibadah. Jadi itulah salat yang sempat Ustaz kongsi dengan kamu semua berkaitan dengan sifat salat Nabi SAW berdasarkan huraian sebahagian para ulama. Kesalahan yang berlaku ketika salat kita tengok secara ringkas. Yang pertama sekali, duduk rapat, berdiri rapat. Sepatutnya dijarakkan kedudukan kaki. Kemudian dia kaki McDonald, jangan juga kaki McDonald ni. Bagi diri elok-elok lah. Kemudian angkat tangan Allahu Akbar macam tu. Tak. Kenapa kita tak angkat tangan macam ni? Kerana Nabi tak ajar angkat sebegitu. Tetapi kalau akal manusia barangkali dia kata, Ustaz nak sembah Allah Ta'ala ni, apa salahnya? Allah lampau lebih menyerah dirinya, dia kata kan. Akal cakap macam tu, tapi sunnah tak kata begitu. Maka kita angkat seperti yang kita terangkan sebentar tadi. Kemudian ada pula ni penyegan. Takbir penyegan. Allah. Ustaz lu sebahagian biasa ustaz ubat. Allah. Dia angkat Allah. Dia nak rokok Allah. Saya korang tengok. Lepas tu angkat takbir. Ada pula angkat takbir sekarang ni ada mazhab baru. Mazhab apa? Angkat takbir Allah. Korang tengok? Ada. Angkat takbir Allah. Itu dia guna akal. Dia kata macam nak berdoa Allah. Sami Allah. Macam-macam. Jangan buat macam tu lah. Berikutnya, bukan juga lafaz takbir dengan genggam tangan. Kemudian, bukan juga dengan begini. Buka. Dia biasa, tangan kita macam mana tangan kita begitulah. Sebab tu Ustaz kata, solat ni dia jauh dari takalluf. Berat-beratkan. Tekan-tekan diri nak buat sesuatu. Bukan. Kemudian, bukan juga begitu. Bukan juga ni. Ni apa? Ultraman tu. Dia nak fire kan. Dia bukan begini. Dia begitu. Lepas tu, ni Ustaz dah sebut tadi. Buat beginilah. Begini. Kiri tak boleh Ustaz tak pernah tengok. Kanan ni ramai. Allahu Akbar. Gitu ya kan. Jaga hati. Ada orang macam ni ya. Betul juga. Ada orang dia letak dekat ni. Dekat jantung dia. Tak ada. Letak begini je. Jangan duk mereka jantung-jantung. Dulu dia pun suruh letak, Ustaz lu pernah belajar, dia suruh letak jari kecil ni tekanlah lampu pusat. Sebab apa? Sebut tu biasa tahu ke? Sebab apa letak kat pusat? Tak ada maklumat. Sebab kononnya waktu Nabi Adam dibuat oleh Allah Ta'ala siap dah. Ni cerita ni. Orang cerita. Diletakkan Nabi Adam itu di salah satu tiang arash. Iblis mai tengok. Iblis dia geram tengok Adam. Dia kata, kamu ni. Dia pun tekan. Kena kat pusat. Jadilah pusat. Jadi waktu salat, kita kena tutup kesan jari iblis kat badan kita. Tutup dengan jari. Kalau orang tak mengaji sunnah, dia kata, betul juga. Mungkin juga. Kita tak pasal apa. Ada pusat. Macam orang dulu kata apa? Halqum ni buah yang Nabi Adam makan tu tercekik jadi halqum. Hawa tok nenek kita, nyang kita Hawa, dia makan banyak sangat, cekik kat dada jadi buah dada. Biasa dengar tak ni? Okey tu. Biasa dengar kira okey ah. Itulah mengaruhnya. Tapi kalau orang tak mengaji sunnah, dia kata betul juga, mana tahu kau yang tahu kan. Sunnah tak kata begitu. Ni rokok jangan begitu. Ni pun salah juga. Salah dia kat mana? Letak kaki di bawah, letak tangan di bahagian bawah lutut. Salah dia. Kemudian sujud yang terlampau rapat. Salah juga. Tak betul juga. Sampai siku kena paha di terlampau rapat. Salah sujud begini. Walaupun sah salat, tapi salah cara sujud dia. Lepas tu, ni sujud apa ni? Ni sujud apa?
Ustaz maaf cakap, ni istilah Ustaz, sujud arkam. Sujud berapa arkam? Arkam tu dia sujud macam ni. Dia salah ni, tak betul. Dia bukan. Ni mubadarah, melampau-lampau dalam melakukan sujud. Pemandur. Okey, berikutnya. Ini pun salah, siku rapat ke lantai, siku kena angkat dari lantai sepatutnya. Ni lagi lah. Ini duduk iftirash yang salah. Ni duduk anjing nama dia. Duduk anjing. Sebutlah hadis. Lagi. Ini bagi melihat bahu. Salam dia nak tengok bahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok bahu. Ada apa kat bahu tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tengok bahu. Bukan. Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang sunatnya sebelah kiri lebih bersangatan dari sebelah kanan. Maknanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katalah kita kanan belah sini. Kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersangatan berbanding sebelah kanan. Lagi? Ni pun angguk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlulah. Angguk-angguk tu tak ada di dalam sunnah. Asasnya ada. Bukan asas. Sebab apa jadi ngangguk tu? Ada kemungkinan disebabkan ada perbahasan fiqh, ada isu sebab. Nanti kalau sempat kita cerita. Tapi tak ada dalam sunnah angguk-angguk tu. Berikutnya, sapu muka rusak dari belakang. Dulu ustaz mengaji dulu, waktu ustaz mengaji dulu, macam-macam cara sapu muka. Ada cara dari belakang, tepuk atas kepala, tepuk pula 2 kali, tepuk dahi, baru sapu. Ada, itu salah satu cara. Ada satu cara lagi yang ustaz tak orang tengok orang buat, barangkali tok guru ustaz dulu yang mengajak dia seorang kot, tak tahu lah macam mana. Macam mana? Dua belah tangan sapu. Biasa orang sapu tak sebelah kan. Ini tak habis lagi. 2 belah tangan terus sapu. Tapi kena cara jaga-jaga. Sebab apa? Jangan letak telapak tangan di mata. Bunyi pun suspend kan. Sebab apa? Sebab pada tangan kita ni ada apa? Ada parut. Ada apa? Ada abu. Bukan. Ada 99 Asmaul Husna. Belah kanan 18. Belah kiri 81. Betul pula 99 kan? Betul juga 99. Takkan saja 18 dengan 99. Mesti nak habaq Asmaul Husna. Habis tu kenapa tak letak kat mata? Asmaul Husna itu bercahaya. Cahayanya bila kita sentuh pada mata, mendatangkan mudarat pada mata. Kamu semua dengar pun suspend kan. Jadi nak apa macam mana? Kena sapu di dahi. Pak letak di dahi tu, baru sapu di muka seluruhnya. Begitu. Nak mereka ni semua orang pandai nak mereka. Ada lagi lah, Ustaz ingat 2 tu kot yang Ustaz belajar dulu. Tapi jangan duk ambil lah benda tu. Bahkan sapu muka ni pun tidak sabit di dalam hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesailah solat kita. Berikutnya ni samalah sapu muka. Sekian, wallahu taala alam. Saya ingat mudah-mudahan ada manfaat untuk kamu semua. Ada ruang sedikit beberapa minit untuk berehat seketika. Ustaz Hafiz.